Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Mari rakyat semua, buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bangsa kita, bahasa jiwa bangsa. Francois Wellingtinch, seorang penulis Belanda pada tahun 1726 telah mencatatkan, dan jika sekiranya awak tidak mengetahui bahasa ini, yakni bahasa Melayu, awak dianggap sebagai seorang yang tidak terpelajar di Timur. Melalui catatannya, Francois yang merupakan seorang orientalis barat dalam zaman imperialisme Eropah di alam Melayu, turut menjelaskan bahawa bahasa Melayu bukan hanya dituturkan di daerah pesisir laut, tetapi di seluruh kepulauan Melayu dan di negeri-negeri sebelah timur. Bahasa Melayu menjadi lingua franca yang difahami di mana sahaja oleh setiap orang sehingga ke kepulauan Filipina. Lingua franca bermaksud bahasa perantaraan atau bahasa perhubungan antara masyarakat yang berbeza budaya. Kehebatan dan kedudukan bahasa Melayu ini sehingga muncul sebagai bahasa utama di alam ini adalah disebabkan oleh pengaruh perdagangan dan kekuatan empayar kerajaan Melayu awal seperti Sriwijaya dan Melaka. Susur galur bahasa Melayu. Bahasa merupakan alat perhubungan manusia. Sekiranya anda menyebut satu perkataan dan orang lain memahami perkataan yang disebut, itulah makna bahasa. Bahasa membolehkan dua pihak atau lebih berkomunikasi. Persoalannya, bagaimanakah bahasa Melayu ini muncul sehingga menjadi pertuturan utama di negara kita pada hari ini? Sebenarnya, susur galur bahasa Melayu bermula dengan kelompok bahasa Filum Austrik dan kemudiannya berkembang menjadi rumpun Austronesia sebelum menjadi bahasa Melayu. Perhatikan ringkasan susur galur berikut. Filum Austrik merujuk kepada kelompok bahasa Induk yang dipertuturkan sekitar 5,000 tahun yang lalu. Secara ringkasnya, bolehlah dijelaskan bahawa 5,000 tahun yang lalu, semua manusia di sebelah Asia, bermula dari kawasan Tibet, China, sehingga ke Asia Tenggara, kepulauan Australia dan Pasifik, bertutur dalam bahasa yang sama, iaitu bahasa Austrik. Selaras dengan perkembangan zaman dan migrasi manusia, bahasa Austrik ini berkembang dan berlakunya perubahan sehingga membawa kepada kelompok bahasa Austronesia sekitar 2,500 tahun yang lalu. Bahasa Austronesia merupakan rumpun bahasa yang dipertuturkan oleh sebahagian besar masyarakat bermula di dataran tanah besar Asia Tenggara, iaitu di Kemboja, Thailand dan Malaysia pada hari ini. Kemudiannya meliputi kawasan kepulauan Asia Tenggara seperti wilayah-wilayah Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina pada hari ini, sehingga melangkau jauh ke kepulauan kecil di Lautan Pasifik, menjadi bahasa penduduk peribumi di Australia, New Zealand, Madagaskar dan Pulau Easter. Apakah maksud rumpun bahasa? Rumpun bahasa seperti rumpun Austronesia menunjukkan penutur bahasa dalam rumpun yang sama
menggunakan perkataan-perkataan yang hampir sama bunyinya dan hampir sama maksudnya. Sebagai contoh, sebutan nombor 5 dalam bahasa Melayu adalah sama dengan bahasa serumpun, seperti 5 bahasa Tagalog Filipina, 5 bahasa Minangkabau, Rima di Pulau Easter dan A5 di Hawaii. Selain itu, contoh lain ialah buah kelapa. Orang Melayu menyebutnya sebagai kelapa atau nyo. Penutur Tagalog di Filipina menyebutnya sebagai niok dan orang Hawaii menyebutnya sebagai niu. Kajian oleh pengkaji bahasa ini menunjukkan terdapat persamaan dalam pembentukan ayat dan perkataan dalam bahasa yang serumpun di bawah kelompok Austronesia ini. Pada hari ini, kajian menunjukkan bahawa taburan wilayah yang mempunyai masyarakat yang bertutur dalam bahasa Melayu terdapat di lebih 18 buah negara di dunia ini. Antaranya termasuklah di negara kita, Malaysia, dan negara-negara jiran yang serantau seperti Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Thailand dan Indonesia. Selain itu, penutur bahasa Melayu terdapat di negara Filipina, terutamanya masyarakat di selatan Filipina, masyarakat Melayu Kemboja dan masyarakat Melayu di Vietnam yang dikenali sebagai Melayu Campa. Selain itu, terdapat juga perkampungan Melayu di selatan Myanmar yang masih berkomunikasi dalam dialek Melayu Kedah di wilayah Tanin Tai atau sebutannya Tanah Seri dalam bahasa Melayu. Di negara-negara kepulauan pula, antara negara yang mempunyai penutur berbahasa Melayu termasuklah di Sri Lanka, Pulau Kokos, Pulau Christmas, Australia Barat, New Zealand, Kepulauan Easter dan Madagaskar. Malah, orang Melayu yang boleh berbahasa Melayu masih wujud dalam komuniti di Afrika Selatan dan di Arab Saudi. Apabila disebut sebagai penutur bahasa Melayu, mereka ini bukan hanya individu yang boleh berbahasa Melayu, akan tetapi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi harian dalam kalangan masyarakat dan komuniti mereka. Persoalan pentingnya sekarang, mengapakah bahasa Melayu mampu berkembang sejauh itu dan tetap digunakan sehingga ke hari ini? Sebenarnya, kehebatan dan survival bahasa Melayu adalah kerana sifatnya yang terbuka dan mudah untuk menerima unsur luar dan menjadikannya terus berkembang. Penutur bahasa Melayu bersedia untuk menerima dan menyerap bahasa-bahasa asing menjadi perkataan bahasa Melayu, menjadi kosakata bahasa Melayu semakin meluas dan boleh menggambarkan hampir setiap perkara. Pada hari ini, bahasa Melayu mempunyai kosakata pinjaman daripada pelbagai bahasa asing seperti bahasa Sanskrit, Arab, Portugis, Belanda, Inggeris, Cina dan Tamil.